sekarang ni kita mulakan dengan 3 main meal tu dulu. Okey, biasanya kita akan makan breakfast, makan tengah hari dengan makan malam kan. Okey, ini dah 3 kali. So ini kira 3, nanti saya akan bagi lagi 3 lah. Okey, lagi 3 tu dia actually dia akan jadi minum pagi, minum petang, dan kalau korang nak sapu malam tu. So kalau korang tak nak sapu, dia akan jadi 5 kali. Kalau korang nak sapu, dia akan jadi 6 kali lah. Okey, so macam mana korang nak kena makan? So mula-mula sekali saya nak terangkan untuk yang 3 kali tu. Untuk breakfast, lunch dengan dinner kan. Okey, yang ni kalau mereka yang baru dengan saya mungkin pernah dengar, belum diamalkan. Kalau yang dah lama tu tahulah konsep pemakanan suku-suku separuh. Yang ni yang mana-mana follower saya yang lama, sebab saya dah banyak kali live dan terangkan pasal ni, so mereka mungkin akan lebih clear pasal ini. Okay, tapi kalau anda follower baru, mungkin anda kalau tak pernah tahu, saya nak terangkan dia macam mana. Okay, so suku-suku separuh ni sebenarnya cara pemakanan dia, anda kena pinggan hidangan anda tu kita akan bahagikan pada 3 portion. Okay, yang ni anda boleh amalkan, tapi yang ni kita kena amalkan 3 kali je lah sehari untuk dapatkan that, apa orang kata, jumlah kalori yang cukup untuk kita buat pembakar, untuk kita bakar kalori yang berlebihan untuk kita turun tu. So amalan pemakanan yang ni, yang suku-suku separuh ni amalkan 3 kali sehari, iaitu untuk breakfast, untuk lunch dengan untuk dinner. Okay, so macam mana? Okay, separuh daripada pinggan tu, okay, tadi pinggan tu kita dah bagikan pada 3 portion kan. Okay, separuh daripada pinggan tu isikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Separuh daripada portion tu. Lepas tu lagi separuh tu kita akan bahagikan pada 2. Kiranya dia akan jadi suku-suku. So suku tu kita akan letak karbohidrat, dan suku lagi kita akan letak suku lagi tu kita akan letak protein. So kiranya portion pinggan kita tadi tu separuh sayur-sayuran dan buah-buahan, suku nasi ataupun apa-apa karbohidrat lah. Kalau on that day korang nak makan mihun ke mi pun boleh, tapi portion dia kena suku pinggan saja. Lepas tu suku lagi adalah protein. Protein ni korang boleh makan apa-apa je lah lauk, masak lemak ke, masak lemak ayam, kari ikan, ayam goreng, apa-apa je yang korang nak. So cara saya susun benda ni dia tak terlalu strict supaya korang macam tak rasa tertekan nak follow. Dia sebenarnya agak mudah dan dia tak terlalu orang kata ketat yang sampai mungkin korang ada kesukaran nak follow kan. Okay, so that's how it goes, portion tu. So ini yang korang kena makan untuk breakfast, lunch dengan dinner. Separuh tu separuh daripada pinggan is sayur-sayuran dan buah-buahan, suku is karbohidrat, dan suku lagi adalah protein. Okay, so korang boleh pilih apa-apa je, korang boleh mix and match asalkan korang ikut portion ni. Okay, dan dia ada satu lagi tips tambahan yang mungkin coach lain mungkin ada yang lupa nak bagi ataupun tak bagilah. Tapi yang ni saya dapat daripada kiranya saya ada watch live seorang nutritionist ni. So ini yang dia cadangkan. So kan pinggan kita tu kita dah ada suku, kita dah ada sayur-sayuran dan buah-buahan, dan suku kita ada karbohidrat, dan suku lagi kita ada protein kan. Bila anda nak makan, anda mulakan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan tu dulu. Okay, so tak kisahlah apa sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang anda pilih, tak kisah apa pun, dia boleh jadi apa-apa je. Sayur tu pun dia sebenarnya tak berapa, saya tak strict nak anda nak sayur goreng ke apa ke, tapi yang portion separuh tu kena sayur ataupun buah, ataupun mixture atau dua-dua. So bila nak makan tu, makan sayur dengan buah tu kena makan dulu. Okay, kenapa? Sebab kita sayur dengan buah ni dia kan tinggi serat, dan dia bila tinggi serat, dia akan membantu perlawasan, dia akan bantu proses pencernaan dan sebagainya. So apa yang kita kena buat apa yang akan berlaku bila kita makan
sayur-sayuran dan buah-buahan dulu, dia akan masuk ke dalam badan kita. So kiranya proses perlawasan dan proses pencernaan kita tu akan jadi lebih lancar. Okay, so sebenarnya itu pun salah satu cara jugalah di mana kita punya proses pelangsingan dan penurunan berat badan tu akan dibantulah melalui cara pemakanan tu. So kena ingat yang tu, bila dah isikan kita punya pinggan tu dengan portion yang saya dah terangkan tadi, separuh sayur-sayuran dan buah-buahan, suku karbohidrat, dan suku lagi is protein. Mulakan makan tu dengan sayur-sayuran dan buah-buahan dulu. Okay, anda boleh mix and match macam mana anda nak pun, tak kisah pada peringkat awal ni. Cuma nanti bila dah lama-lama, bila berat badan tu dah banyak turun, baru kita akan mula kontrol macam daripada segi okey, mungkin nak kurangkan minyak dan sebagainya. So kita akan buat benda ni secara berperingkat. Alright, so itu adalah 3 meal tu, untuk breakfast, untuk lunch dengan untuk dinner. Makan ikut apa yang saya dah terangkan tadi tu. Okey, dengan izin Tuhan, kalau anda makan ikut apa yang saya terangkan, lepas tu anda mulakan meal anda, mulakan anda punya pemakanan tu kan, ialah anda punya nak makan breakfast, lunch dengan dinner tu, anda mulakan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Percayalah anda akan kenyang. Anda akan kenyang. Lepas tu nasi ataupun karbohidrat dan protein ni anda tak akan perlukan terlalu banyak. Anda mungkin perlukan sikit je pun, anda dah kenyang dan anda tak akan ada cravings untuk makanan-makanan manis kan. Dan memang secara overall anda akan berjaya kawal lah cerita dia. Okay, kena cuba. Kalau tak cuba memang rugilah sebenarnya, sebab benda ni orang kata benda yang akan jadi dan boleh membantu. So dengan izin Tuhan, kalau anda orang kata ada capacity kan, dan memang boleh tak ada halangan untuk cubalah. Okey, maaf rumah saya ni hujan, tapi saya try cakap kuat sikit supaya walaupun nanti anda dengar rakaman, hopefully tak ada apa-apa halangan ataupun macam rasa tak dengar ke apa. Okey, alright, itu yang pertama. Okey, sekarang ni apa yang kita nak makan? Kalau anda dah makan 3 kali meal tu, tapi anda still ada macam rasa lapar kan, rasa macam nak mengunyah benda ni normal lah, kita akan rasa benda tu tahu. Kita rasa macam nak kunyah, nak munch lah kan. Kadang-kadang kita tu susah nak disiplinkan diri kita juga. Okey, tapi apa yang saya bagi peringkat mula lah. Tapi bila lama-lama anda dah mula biasa dengan gaya hidup yang sihat ni, kalau boleh kurangkanlah kurangkan munch ni semua. Tapi kalau anda still rasa lapar, ini khasnya dia minum pagi dengan minum petang lah. Okey, ini kalau katakan lepas anda dah breakfast, lepas tu nak masuk dekat lunch tu kan, kadang-kadang ada 3-4 jam. Kalau anda masih lapar ataupun daripada lunch nak pergi kat dinner, katakan anda dah habis makan dalam pukul 2, lepas tu dinner kan biasanya dalam pukul 8 ke ataupun 9 macam tu kan. Kalau anda masih rasa lapar, mungkin anda boleh ada minum petang. Okay, so biasanya kalau untuk dalam diet ni kita panggil snacking lah. Snacking pagi dengan snacking pada waktu petang. Okay, so untuk snacking ni apa yang anda boleh makan? Okay, snacking ni is betul-betul snacking yang sihat. So anda tak boleh makan benda yang bukan-bukan juga, tapi anda still boleh makan benda-benda yang sedap. Dan orang kata memenuhilah anda punya rasa ataupun nafsu nak kunyah, nak makan tu anda takkan rasa macam stres ke apa. Okay, so apa 5 cadangan saya yang anda boleh makan. Okey, anda boleh makan ni contoh ni saya nak bagi contoh je lah, tapi terpulang kepada anda boleh pilih mana-mana. Contohnya anda boleh makan roti wholemeal tu dengan peanut butter contohnya. Okey, so roti tu kena make sure dalam 1-2 keping je, tak boleh sampai 10 keping. Lepas tu peanut butter, kalau boleh peanut butter ni ambil yang kurang gula. Yang tu kita boleh baca lah kan, biasanya dekat kita punya dekat kandungan ataupun dekat packaging tu kan, kadang-kadang dah siap tuliskan kurang gula ataupun kurang manis ke option kan untuk yang tu. Okay,
So itu antara snacking yang mungkin anda boleh amalkan. Roti dengan peanut butter. Okey, lepas tu anda pun boleh macam yogurt tu, tapi yogurt tu pastikan yogurt tu tak ada perisa, kena yogurt yang kosong tu. Okey, so yogurt yang kosong tu tambahkan dengan gula tambahkan dengan buah dan madu. Sedap, kena cuba. Ini pun salah satu healthy snacking juga. Tapi kalau anda kat office kan, anda kena ada ni lah, stok madu tu nak kena bawa, dan buah tu mungkin boleh bawa daripada rumah. Yogurt tu anda boleh belilah dekat supermarket ke mana-mana, lepas tu simpan je dekat tempat kan, dekat desk anda tu. So tu pun boleh. Nanti kalau rasa macam lapar ke kan, pukul 10 lebih pagi atau petang-petang dalam 4 lebih tu rasa macam lapar tu, yogurt tu tambah je sikit madu kan. Buah ni anda boleh siap potong bawa daripada rumah. Contohnya strawberry ke apple ke, potong kecil-kecil kan. Lepas tu tabur je lah dekat atas yogurt tu, dah boleh makan dah. Itu pun salah satu snacking yang sihat juga yang anda boleh amalkan. Lepas tu telur. Okey, telur ni terpulang lah anda nak macam mana, scramble egg, telur rebus pun boleh juga. Dan tapi orang ramai macam advice kan limit ke kuning telur sebab kolesterol dia agak tinggi kan dalam kuning telur tu. Okey, tapi kiranya basically anda boleh amalkan yang ni juga, telur lah. Kalau nak rasa macam nak makan pukul 10 ke kan, kalau dah breakfast mesti nak makan, mesti scramble egg tu dah boleh siap-siap bawa daripada rumah. Sebab kat luar susah kita nak dapat kan, kecuali kat hotel-hotel. Takkanlah nak pergi sampai hotel kan cari snacking, betul tak? Ataupun satu lagi, telur rebus pun anda boleh prepare daripada rumah. Okay? So kalau anda rasa macam in between breakfast ke lunch tu korang lapar ke, ataupun in between daripada lunch ke dinner tu korang lapar, dan korang boleh makan scrambled egg dengan telur rebus ni pun boleh. Itu pun option juga. Okey, option keempat adalah wrap sayur-sayuran, wrap biasa yang macam kita boleh beli dekat KFC kan dia ada wrap gitu kan. Tu pun anda boleh prepare sendiri. Wrap apa tu dekat rumah kan, beli je yang wrap kan dia ada jual. Lepas tu korang boleh letak tuna kat dalam tu. Apa lagi yang boleh, tapi kalau boleh, kalau tuna tu jangan pilih yang apa tu biasa tu, pilih yang dia punya option chunk in water ataupun olive oil. Dan kalau boleh tak nak ada mayonnaise lah, sebab mayonnaise tu dia ada kalori. Okay, so wrap yang tu pun boleh. Ataupun kalau anda nak buat chicken wrap ke apa kan, ini sebenarnya dia macam sesuai untuk snacking sebab nasi anda wajib makan karbohidrat tu. Sebab kalau tak makan takut nanti macam korang akan ada satu rasa lapar yang macam overdose punya lapar. Takut nanti malam ke esoknya korang akan makan terlalu banyak. So wrap ni semua dia just option untuk snacking. Jadi kalau macam korang dah makan lunch, dah makan breakfast kan, lepas tu dah makan breakfast, dah makan lunch, tapi in between tu still lagi lapar, boleh lah okay, untuk wrap ni. Okay, satu lagi ke kacang, gajus ke badam ke kan, apa-apa yang korang any kacang. Benda ni very flexible, tak ada apa-apa yang macam kena terlalu strict macam tu ke kan, tak ada. So tu pun macam mudah juga. Tapi kacang tu tak boleh banyak tau, kalau boleh segenggam tangan kita lah. Okay, sebab tu usually kalau makan ke kacang je kan, kita akan rasa macam nak makan lagi. Sebab tu ke kacang ni kalau boleh anda matchkan lah. Kalau boleh macam sebab kalau makan ke kacang je takut anda makan banyak sangat kan, so dia still macam defeat the purpose juga. So mungkin anda boleh makan yogurt tadi tu yang saya bagi option kedua, yogurt campur madu campur buah. Lepas tu campurkan dengan dan makan sekali dengan kacang, macam mix and match lah. So saya dah bagi 5 option. Yang ini untuk snacking waktu pagi ataupun petang. Okay, so ini kiranya yang mungkin anda boleh makan kalau daripada breakfast ke lunch anda still rasa lapar, ataupun daripada lunch ke dinner anda still rasa macam nak makan something kan. So inilah option yang anda boleh ambil lah untuk makan.
Okey, dan yang keenam, terakhir sekali. Okey, so 3 kali makan utama, 2 kali yang snacking tu. Yang keenam, yang last ni, kalau anda sebelum tidur, sebelum tidur rasa nak makan pula, so yang ni macam mana pula kisah dia kan? Kalau sebelum tidur tu anda sebelum tidur ke tengah malam bangun rasa nak makan ke kan, yang ni anda tak boleh makan terlalu heavy lah. Okey, tapi option dia yang saya cadangkan macam ke kacang tadi tu, kacang yang saya cakap gajus ke apa tu pun boleh, sebab dia macam very very low calorie. Lepas tu popcorn, tapi kalau boleh janganlah yang ada salut madu tu semua. Ambil popcorn yang ambil popcorn yang tak ada pulsa tu. Okey, yang tu pun boleh. Lepas tu buah-buahan. Okay, buah-buahan tu korang kena standby selalu tau, tak perlu sejuk korang. Kalau korang rasa korang jenis macam malas tak potong-potong kan, korang option lah untuk buah-buahan yang senang nak makan, macam strawberry ke plum, benda yang kira korang dah basuh korang boleh makan terus kan. Kadang-kadang kita ni bila nak makan apple, nak berpotong, macam saya okey je nak crunch nak makan terus. Tapi kalau setengah orang kan dia macam prefer nak potong dulu. So kalau korang rasa benda tu akan buat korang malas normal lah normal. Benda tu kan berlaku setiap antara kita pun macam tu kan, normal lah. Tak ada apa yang nak malu, nak segan pun, it's normal. Kita buat perubahan secara peringkat kan dalam hidup kita. Okey, berkenaan dengan yang snacking tadi tu, bukan snacking lah, kira korang nak makan tengah malam tu kan. So kacang tu okey. Lepas tu buah-buahan yang saya dah cakap tadi tu lah. So kalau korang rasa korang mungkin akan ada kemalasan nak pergi potong, apa kata sebelum tidur tu korang potong siap-siap kat dalam peti kan, letak kat peti. Lepas tu kalau korang macam rasa nak makan, terus je dah siap sedia dah benda tu. Tak payahlah macam time tu baru nak pergi potong. Lepas tu alasannya nanti pergi makan keropok sebab alasannya malas nak potong buah tu. Tak mula macam tu So kita dah tahu apa kita nak, so kita kena prepare awal, kita kena buat persiapan yang perlu. Okay, so senang lah. Nanti korang pun macam kalau bangun-bangun ke korang rasa lapar dan korang boleh makan terus. Betul tak? Buah tu just ambil daripada peti dan dah boleh makan dah. Okay, clear benda tu. Okay, so itu kalau korang macam nak tu yogurt pun boleh juga yang untuk malam tu lah. So malam ni macam kalau tengah malam terbangun atau sebelum tidur tu, kacang, yogurt ataupun buah-buahan. Lepas tu paling best benda ni adalah tips juga, korang kena minum green tea sebelum tidur. Saya dah terangkan dalam live sebelum ni, sebab green tea ni sebenarnya dia akan bantu pencernaan, bantu pelawasan dan bantu pembakaran lemak, dia akan menaikkan metabolisme semua. So sebenarnya kalau korang minum green tea sebelum tidur tu, ataupun tengah-tengah malam ke kan, korang tengah makan kacang ke, yogurt ke ataupun popcorn tadi tu kan, korang minum sekali dengan green tea. Okay, so benda tu pun akan amat membantu dalam proses pelangsingan. So itulah 6 kali macam mana anda nak buat. Boleh makan 6 kali sehari dan cara penyusunan kalori untuk 6 kali pemakanan ni dia sangat rendah. So walaupun anda makan 6 kali, anda still boleh kurus. Benda tu bukanlah seorang kata something yang saya nak bagi janji palsu, tapi anda kena cuba dulu. Kalau tak boleh baru bagi tahu saya, tapi kena cuba betul-betul dan kena faham benda ni bukan benda yang boleh berlaku dalam masa sehari. Dia adalah benda yang ambil proses. Sebab tu saya kata, kenapa tajuk saya kata kalau nak kurus langsing sebelum raya, maksudnya benda ni akan ambil dalam 3 ke 4 bulan macam tu. Okay?